seterusnya, kita bergerak kepada soalan nombor 3. Saya jemput Puan Yung Syafura binti Osman Bentong. Terima kasih Tan Sri Yang di-Pertua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bentong minta Menteri Pelancongan Seni dan Budaya menyatakan bagaimana penganjuran Rain Rave Water Music Festival 2026 di bawah kempen Visit Malaysia 2026 menyumbang kepada pengukuhan pelancongan berasaskan acara, meningkatkan daya tarikan Malaysia sebagai destinasi pelancongan antarabangsa serta mengekalkan keseimbangan antara elemen antarabangsa dan penghayatan budaya tempatan. Terima kasih. Silakan Menteri. Terima kasih. Tan Sri Yang di-Pertua, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Ahli Yang Berhormat Peng Tong atas soalan mengenai impak penganjuran World Labor Day Celebration Rain Rave Water Music Festival 2026 yang dilaksanakan sempena kempen Melawat Malaysia 2026. Tuan Yang di-Pertua, penganjuran festival ini merupakan sebahagian daripada strategi pelancongan berdasarkan antara ataupun event tourism di bawah kempen Melawat Malaysia 2026 melalui kerjasama Tourism Malaysia dan sektor swasta. Festival dipilih sebagai salah satu signature event WN 2026 bagi menarik lebih ramai pelawat, meningkatkan perbelanjaan pelancong serta merancangkan ekonomi tempatan. Jumlah pelawat daripada Januari hingga Mei 2026 adalah seramai 17.5 juta berbanding 16.9 juta dalam tempoh yang sama pada tahun 2025. Dengan meningkatkan sebanyak 3.4%. Penganjuran ini terus melibatkan anak negeri lain iaitu Terengganu buat 4 hari, Melaka buat 2 hari, Labuan buat 4 hari, Negeri Sembilan buat 2 hari, Johor buat 2 hari, dan Langkawi buat 3 hari yang melipat kos penganjuran sebanyak RM15 juta. Hasil kerjaan antara 11 juta dan sektor swasta RM4 juta. Setiap RM1 daripada bahagian kerjaan yang dibelanja berjaya menghasilkan pulangan ekonomi sekitar RM36. Jika festival ini dikenakan bayaran masuk serendah RM300 seorang, setara seperti Asia Top Music Festival yang kurang lebih ada korang sikit daripada kita punya event oleh Holium Bank dengan harga tiket sekitar RM300 sehari. Kerjaan hari itu kalau kita mau kotek juga, kalau kita kira-kira kalau kotek 300 kita dapat RM75 juta. Kalau kita kotek 200 kita pun dapat RM50 juta. Kalau kita jualan tiket. Namun kerjaan memilih untuk meneruskan kemasukan percuma sebagai tanda penghargaan kepada rakyat sempena hari bekerja, khususnya para pekerja yang telah menyumbang kepada pembangunan dan kemajuan negara, di samping memperluaskan pelibatan masyarakat serta berkukuh promosi kempen Visit Malaysia 2026. Festival ini percaya menarik kira-kira 150,000 pengunjung domestik termasuk Sabah dan Sarawak serta 100,000 pelancong asing daripada negara China, Jepun, Bangladesh, India, Korea Selatan, Thailand, Singapura, Indonesia, Vietnam dan lain-lain. Dengan pendanaan anggaran pulangan RM320.43 juta kepada ekonomi.
Pada masa yang sama, penganjuran serentak di anan negeri tersebut menarik kira-kira 165.000 pengunjung dan mencana anggaran ulangan ekonomi sebanyak RM71.9 juta. Secara keseluruhan, festival ini percaya menarik kira-kira 415.000 pengunjung dan mencana RM392.33 juta kepada ekonomi negara. Anggaran impak ekonomi dibuat berdasarkan data dan metodologis yang digunakan pakai oleh Tourism Malaysia melalui departing visitor survey, TVS, serta data sokongan daripada Jawatan Perangkaan Malaysia Tourism. Ini mencerminkan kekuatan kerjasama antara kerajaan dan swasta, sektor swasta, dengan sokongan padu daripada pusat beli belah utama seperti Pavilion Kuala Lumpur, Loteng, Fahrenheit 88, Sungai Wang, Plaza dan BBK LCC, serta hospitality seperti Grand Millennium Kuala Lumpur, Novotel KLCC, Wheelock Kuala Lumpur, dan Zoom Hotel rakan pengangkutan dan logistik seperti Batik Air dan Hop On Hop Off, tarikan pelancong GL Play by Gamuda, serta jenama antarabangsa seperti T-Top, Vivo, Rebu, dan Speeder. Berdasarkan maklum balas daripada Persatuan Pelancongan BBKLCC, program ini membawa keuntungan kepada pusat memberi balas seperti Loteng yang meningkatkan 40% pengunjung dan 45% jualan, serta Sungai Wan Plaza yang mencatatkan pertumbuhan pengunjung sehingga 31.3% beserta lonjakan jualan. Makanan dan minuman, F&B, Pavilion Hotel juga merekodkan peningkatan pelanggan walk-in dan jualan meningkat sebanyak 11%. Sokongan ini bukan sekadar penjagaan penelitian, malah menjaminkan keyakinan tinggi serta swasta terhadap potensi industri pelancongan. Sebanyak 60, dan juga pada masa itu kita ada sebanyak 63 stor makanan di Bukit Bintang dan 15 gerai keratangan ditampakkan di kawasan Bukit Bintang dan negeri-negeri seperti Johor, Kedah, Kelantan, Melaka, Sabah dan Terengganu telah mencana jualan langsung berjumlah RM388,690. Sebagai contoh, seorang penjajah minuman dan makanan daripada Kelantan merekodkan peningkatan jualan yang pertama hari dia dapat 4,600, hari kedua dia dapat RM600, akhir hari ketiga dia kurang lebih dapat RM10,000. Saya ada tanya dia, kenapa Imo datang? Dia kata kalau dia di Kelantan, dia sehari kurang lebih dapat RM200. Dia kata kalau datang sini cuma pakai kereta saja. Tapi dia banyak untung. Dia nak minta lagi kalau boleh 1 tahun buat 3-4 kali. Terdapat 41 dan juga kita menarik 41 wakil media antarabangsa juga terus
serta dalam program ini bagi memperluas promosi Festival Visi Malaysia 2026 ke pasaran global. Festival ini juga mencatat hampir 10,000 liputan media dan kandungan digital dengan nilai publicity dianggarkan RM77.5 juta selain merekodkan 1.9 bilion. Kita pun dapat media sosial 25.1 juta interaksi serta 25.3 juta tontonan secara langsung sekiragus meningkatkan keterlihatan Malaysia sebagai destinasi pelancongan antarabangsa. Selain itu, sebanyak 80 hotel di seluruh negara tawarkan diskaun penimbang antara 30 hingga 50% bagi pelancong domestik sepanjang festival berlangsung. Hotel terlibat merekodkan kehadiran hampir 100%. Kementerian memastikan keseimbangan antarabangsa elemen antarabangsa dan identiti tambatan terus dipelihara walaupun menampilkan hiburan moden bertaraf antarabangsa. Festival ini turut menonjolkan persembahan musik tradisional Malaysia, cultural fashion show, permainan tradisional, makanan warisan dan perlibatan penggiat seni tambatan. Melihat kepada sambutan yang amat baik serta impak ekonomi, Kementerian menerima maklum balas positif kepada pemain industri dan penyiagaan tambatan agar festival ini diteruskan sebagai acara tahunan bertaraf antarabangsa. Kesimpulan ini, Rainwave Water Festival, Music Festival 2026 merupakan platform strategi dan berkukuh pelancongan berdasarkan acara dan meningkatkan profil Malaysia di peringkat antarabangsa. Sekian, terima kasih. Baik, jawapan yang baik. Silakan Bentong. Terima kasih Yang Berhormat Menteri di atas jawapan yang sungguh baik tersebut. Pertamanya saya mengucapkan tahniah di atas kejayaan menganjurkan program ini, di mana ia bukan hanya fokus di Kuala Lumpur semata-mata tetapi juga kepada 5 negeri lain seperti Kelantan, Terengganu, Johor, Melaka, Sabah. Dan ini juga sepertinya bukan setakat membantu syarikat-syarikat besar tetapi juga membantu penjaja-penjaja kecil bagi meningkatkan ekonomi mereka. Tahniah kepada MOTEC dan Tourism Malaysia. Seterusnya soalan sambungan saya ialah apakah acara-acara utama yang akan dianjurkan oleh pihak MOTEC sempena kempen melawat Malaysia 2026 VM 2026 bagi terus melancakkan industri pelancongan negara kita pada tahun ini. Terima kasih. Sila Menteri, jawatan ringkas tapi padat. Harap jawapan Menteri pun ringkas dan padat. Terima kasih Yang Berhormat Bentong atas bantu kita Kementerian. Kita program-program ini sekarang kita ada berubah sikit pasal kita adalah tercecah sikit daripada Iran punya complication. Kita sekarang dalam ini sebulan ataupun sebulan setengah kita ubah balik semula. Lepas itu nanti kita akan umumkan ada plus minus itu. Sekian, terima kasih. Baik, sila Tumpat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang Menteri, soalan tambahan saya, Malaysia telah lama dikenali sebagai satu hub untuk pelancongan mesra Muslim dan memiliki banyak daya tarik dari segi ekosistem halal, hospitality, mesra keluarga dan kota tempatan. Sehubungan dengan itu, bagaimana Kementerian boleh menjustifikasikan penghancuran sebagaimana Rainwave Water Festival ini di bawah kempen Visit Malaysia 2026 yang telah menimbulkan bantahan termasuk daripada Jawi, dan apakah ianya akan tidak menjejaskan identiti negara? Itu yang pertama. Yang kedua, terdapat dakwaan bahawa
tidak sama amount yang dipohon dengan amount yang dituntut pada peringkat awal. Jadi dalam kes untuk penganjuran relief ini, saya mohon untuk mendapatkan jumlah sebenar peruntukan yang dipohon, kos penganjuran untuk komponen seperti pemasaran, artis, pengurusan acara dan statistik, dan adakah Tourism Malaysia bersedia untuk diaudit bagi memastikan tidak ada pembaziran, pertindihan tuntutan atau pembayaran yang kurang ataupun melebihi kos sebenar pelaksanaan. Terima kasih. Sila Menteri. Tadi Yang Berhormat daripada Tumpak, terima kasih. Tadi saya sudah bagi tahu ini program untuk antarabangsa dan orang tempatan. Kalau orang tempatan, kalau dia boleh pergi, pergilah. Kalau tak boleh pergi, jangan pergi. So kita punya program ini, kita tidak kira bangsa, tidak kira agama. Tadi mengenai tadi kita soal punya isu itu, nanti let me to get more detail, then I come back to you. Apa tadi soal punya itu, isu itu, nanti let me come back to Tourism Malaysia, then I come back to you. The agency, give me lebih lagi maklumat sikit, saya come back to you. Sekian, terima kasih. Maksudnya jawapan bertulis akan diberikan kepada Tumpak ya. Sila pula Tumpak. Baik, Yang Berhormat, sekarang tamalah sesi untuk waktu pertanyaan Perdana Menteri.